Hai, selamat datang ke Lepak Sembang Studio, podcast channel yang membincangkan isu-isu yang terhangat dan terbaru. Daripada tiga brother ni, kita akan kupas segala isu-isu terkini dan apa yang kita akan bawakan. Korang kena tunggulah Yang mana lagi dalam Lepak Sembang Studio. Lepak Sembang Studio. Sekarang ni kita mau kenalkan diri kita masing-masing. So, pertama aku akan kenalkan diri aku ialah aku seorang doktor dan lebih dikenali sebagai Dr. J. Jadi sekarang ni aku fokus kepada bisnes dan sekarang ni kita buat podcast channel ni untuk menginspirasi semua orang. Yes. Okay guys, nama aku Adrian Raikal, orang panggil aku Didi. Aku kebanyakannya bermain di media sosial dan aku seorang MC untuk apa juga event yang ada dekat luar tu. Jadi fokus untuk podcast ni untuk membincangkan isu-isu yang terbaru, yang terhangat, geng. So nama aku pula Fadli. Orang panggil aku Fad. So aku sekarang ni adalah buat bisnes sebagai production So yang mana lokasi tempat kita syuting ni pun dekat Fayan Production Studio, lokasi studio yang di-ownkan oleh aku. So kat sini kita memang buat team ni untuk kita nak, orang kata bukan sebab orang semua sibuk nak buat podcast, tiba-tiba kita nak buat podcast. Tak. Di mana kita orang kumpul ni untuk kita buat, orang kata kita nak share lah apa-apa ilmu yang kita boleh share. Betul tak? Betul. Ini sebagai satu platform untuk kita bagi pendapat. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum. Okay. Orang kata apa ni podcast yang mana pertama kali kita nak buat. So memang agak nervous sikit. Kita agak tegang sih bila kita dia tengok oleh kamera ni, tak pernah tengok pun. Biasa orang je tengok kita. Kalau korang semua nak tahu pun, ini bukan pertama kali sangat lah. Sebenarnya kita dah buat lah yang sebelum ni sekali. Tapi macam tak boleh pergi lah. Macam ni. Daripada menamakan episod pengenalan tu, mungkin dah boleh tukar di episod mengaibkan. So betul. Editor decide untuk better kita buat balik lah. So ini yang terbaru, Lepak Sembang Studio. Semoga ini boleh pergi jauh. Itu tujuan kita. So semoga podcast kita ni dapat menginspirasi siapa-siapa yang tengok podcast kita ni. So kita akan bahas juga isu-isu semasa, isu-isu terdahulu, kalau itu boleh menjadi inspirasi pada semua Yes. Okay, jadi kalau korang nak tahu apakah yang kita akan bincang untuk kali pertama, isu pertama ni, kau kena tunggu je. Pertama ni tak ada isu. Tak ada isu. Belum ada isu lagi. Tapi yang isu-isu tu nanti kita akan bawa di lain episod. Dan insyaAllah kalau ada rezeki podcast ni boleh pergi jauh, mungkin kita akan panggil orang-orang guest yang istimewa lah Sebab sekarang ni isu semakin hari ada je isu ini, isu itu. So why not kita angkat isu tu untuk orang semua tahu. So kita ambil sisi positif dari benda tu dan kita semua boleh belajar. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Jadi podcast ni bukanlah untuk kita tuju ataupun judge hambal. Ini sekadar pendapat 3 orang brother untuk lepak-lepak sembang. Sebagai orang awam, kita ibarat dia menyuarakan pendapat orang awam. Kita bukanlah ahli sebuah bidang atau pakar. Tapi kita bercakap macam orang bersembang dekat kedai mamak saja. So tapi kita buat benda ni proper sikit bagi orang semua boleh tengok apa yang kebiasaan orang sembang dekat kedai mamak, kita sembang ke dalam studio. Lepas tu kita pun tak adalah nak bincang ke benda-benda berat. Kita punya konsep pun Lepak Sembang Studio. Kalau boleh kita namakan Lepak Santai, dah nama dah, tapi banyak nama dah kena. Betul, banyak nama dah kena ambil Ni nama ni pun bergaduh-gaduh nak bergaduh. Ini pun nama ni selepas kita orang tidur baru dapat. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada leader kita Dia sendiri yang memerah otaknya sambil kita tidur Kita tahu siap saja. Itu malam tadi tu. Malam tadi tu logo sorang-sorang
Alah, aku cakap sembang seorang dalam grup tu kan. Dia sembang pukul 2 pagi, semua orang dah tidur. Gimana nak buat? Betul. Sebab masing-masing kat sini ni bukanlah berkarya dekat podcast saja. Semua masing-masing ada apa tu? Ada Jap, bercakap pasal tu kan. Sebab aku pun kita pun sebelum ni kalau kenal pun dah lama. Betul. Boleh kata dulu pun zaman-zaman hingusan lah kan. Yes. Aku sendiri ke ataupun viewer pun nak tahu juga. Sekarang tadi kau cerita kau buka kedai makan. Yes. Buka kedai makan kat mana? Cuba cerita sikit je. Kalau aku buka kedai, ini actually gerai saja sebenarnya. Tapi memang walaupun dia gerai kaki 5 tapi servis dia bintang 5. Bintang 5. Itu yang kita nak. Sebab konsep aku makan yang aku jual ni adalah masakan Padang. Jadi masakan Padang ni Padang banyak, bola? Bukan. Padang futsal. Jadi dia masakan Padang ni memang terkenal dengan mahal dia. Kalau kita pergi kat kedai makan kedai Padang, seorang tu tak lebih RM40, tak kurang RM30 macam tu. So memang harga dia. Jadi aku tercetus sebuah konsep yang aku cakap, aku nak semua orang rasa masakan Padang ni. Aku tak nak dia macam traumatized. Kita nak rasa sedap lah makan Padang, tapi kita takut harga mahal. Kita bukan tak sanggup bayar, tapi apa kita nak spend duit banyak-banyak hanya untuk sekedar memuaskan tekak sahaja kan. Jadi aku ambil konsep masakan Padang yang mahal kata orang tu, aku letak dekat kaki 5, so semua orang dapat makan. Itu konsep kau buat lah. Yes. So Alhamdulillah berjaya. Dapat sambutan Dapat sambutan. Tapi aku nak tahu apa beza masakan Padang dengan masakan Minang? Ke sama ke? Okey, ini menarik. Betul juga tu, aku pun nak tahu. Yes, Kadang-kadang kita nampak kedai-kedai sampai dah tak tahu different. Makan je lah, janji kenyangan. Tapi masakan Minang, masakan Padang dia sebenarnya sama je sebenarnya. Okey. Padang ialah ibu kota orang Minang. Maksud dia daerah. Nama tempat lah. Sebenarnya orang Minang ni yang paling besar dekat Sumatera Barat. Dekat Indonesia, Sumatera Barat. So Minangkabau ni asal muasalnya dekat Sumatera Barat. So Sumatera Barat ni provision. Provision. Dia lepas tu ibu kota dia adalah Padang. Ini daerah Minang daerah maksud dia. Minang tu suku. Jadi ibu kota dia Padang. So dekat Padang ni Sumatera Barat ni suku dia ialah Minang. Contoh macam kita orang kita orang Asia tapi bersuku Melayu. So dekat sana orang Asia bersuku Minang. Tapi dia sebabkan ada je orang sebut orang Minang, orang Padang. So semua sama je. Masakan tapi semua sama juga. Tak semua orang Minang adalah orang Padang. Macam tu lah. Sebab itu negeri. Betul. Itu negeri. Sebab Sumatera Barat tu ada Pariaman, Pasaman, macam-macam lagi. Kalau kita sebutkan nanti, itu je kita bahas hari ni. Jadi masakan tu sama je. Dia cuma nama dia. Kadang ada orang lebih. Kadang kalau dekat kita kat Malaysia, kalau kita cakap masakan Padang, orang cakap Padang bola ke? So better kita guna masakan Minang. Macam contoh nama kedai aku sendiri, Pondok Minang, masakan Padang. Takkan Pondok Minang, masakan Minang. So dia macam sebutan itu tak manja lah. Aku nak tanya kau lah, masakan Minang yang mana orang tahu bila kau makan, ini masakan Minang ni. Signature lah. Signature. Kepedasan dia. Sebab masakan Minang ni dia tak ada gula. Tak ada gula. Kalau nak buat dia manis sikit, macam aku kan jual sekarang ni kat Malaysia. Target market aku ialah orang Melayu. So orang Melayu ni sensitif sangat dengan pedas. So dia akan attack lambung lah, attack hati lah, macam-macam lah kan, gastrik apa semua kan. So macam mana nak buat masakan Padang tu terasa manis? So aku lebihkan bawang dalam tu. Yelah, bawang so manis kita dia kan. So sebenarnya aku lari bidang sebenarnya. Daripada medical ke masakan. So aku menekuni betul-betul fokus kepada masakan Padang ni PKP punya hal lah. So masa PKP kita belajar, kita bergaduh dekat dapur apa semua. Alhamdulillah sekarang ni bergaduh kat dapur. Bergaduh dengan siapa? Bergaduh dengan sifu. Sebab aku belajar dengan mak aku kan. So itulah beza nasi Padang. Jangan nasi contoh Minang. bergaduh dengan mak, guys. Saya bergaduh betul. Mak saya tu orang paling garang dekat dunia ni. Jadi nak ambil ilmu tu kena macam mana kita nak, so kita kena sabar. Tapi disebabkan anak beranak kan mesti bergaduh. Jadi itulah beza nasi Minang dengan nasi Padang tu penyebutan saja, padahal sama saja. Okey, jadi itulah nasi Padang tu. Tapi sebelum tu kita nak tanya. Sebelum tu kita mention lah. Kedai dia dekat Bandar Tech Bandar Teknologi Kajang. Dulu ada 2 tapi sekarang dah tutup guys, 1. So ada 2, ada 1 je. Memang padu. Ada 50 jenis lauk. Korang boleh try. Memang best. Harga pun berpatutan. Kita orang nak try dah guys. Betul, dah memang try sedap. dah. Jadi Didi pula
Aku. Ha. Apa kena-mengena dengan aku? Kesibukan awak apa sebenarnya ni? Kesibukan aku tak adalah sibuk. Kadang-kadang aku ni buat sibuk. Kau menyibuk je lah. Aku menyibuk je lah. Okey. Tapi sebenarnya kalau aku dari segi pekerjaan aku yang nyata, aku ni memang seorang yang suka bercakap. Banyak bercakap guys. Okay, so aku letakkan aku punya kelebihan ni bercakap ni untuk menjadi seorang MC. Jadi itulah sebab suara berterabur tu. Berterabur banyak. Disebabkan itulah tu. Bersepah bang. MC tu beli ke memang dapat doktor ke? Biasanya aku ambil dekat kerajaan lah. Kerajaan tu kuat sikit MC tu. Jadi Jangan dicontoh. aku memang suka banyak bercakap. Aku suka bercakap, aku suka berinteraksi dengan orang. Betul. So aku start daripada MC untuk wedding. So bila kat wedding ni kau ada satu macam limit. Limit yang kau tak boleh banyak bercakap. Kau kena ikut dia punya apa tu. Dia macam flow. apa tu orang Tema kata. dia lah dia punya tema. Dia macam ada apa tu protokol dia lah. Protokol dia lain pula. Dia ada blok. Had dia lah, ada had dia lah. Bukan asal-asal gelojo-gelojo je kan. Tak boleh. Tak jadi kenduri kahwin orang tu. Jangan jadi kundi kematian lah. So setakat ni aku cuba dapatkan lebih lagi. Aku jadi pergi ke event-event. Banyak event aku cuba masuk. Dari macam Jom Heboh. Kira macam expo besar. Aku try masuk Huawei. Banyak yang aku bercollaborate dengan big brand. Untuk aku banyak cakap. So bila buat expo apa semua meniaga juga tadi. Meniaga juga. Belum meniaga sebenarnya. Meniaga juga. Aku banyak ceburi bidang meniaga kak. Tapi itulah orang kata apa, semua orang boleh meniaga. Tapi untuk sustain meniaga tu, aku itu bukan sangat seorang mencabar peniaga lah. Betul. Mencabar. Aku tak ada kesabaran. Sebab kalau kita nak dapatkan sesuatu, nak capai sesuatu tu senang je sebenarnya, tapi nak konsisten kan. Betul, sebab dia melibatkan strategi. Nak bertahan. Yelah, kan. Kau nak kena ada team yang kuat untuk kau sustain dengan satu bisnes tu. Betul. Tapi macam aku tak ada kesabaran bang. Kesabaran aku bercakap. Betul. Jadi bila aku dah bercakap, ada satu lagi masalah bila bercakap ni, kau kena bercakap benda yang kau tahu. Betul. Kalau tak bercakap benda tak tahu, nanti dah jadi macam nampak sangat kau. Betul. Nampak. Sebab nak tengok, nak nilai orang tu, kita kena tengok cara dia bercakap je sebenarnya. Betul. Jadi bila aku bercakap, banyak aku collaborate macam teknologi, betul. household. Tapi last sekali aku lebih selesa untuk bercakap tentang makanan. So based on makanan lah. Sebab tu aku ada perasan juga daripada IG kau, daripada personal sekarang dah jadi IG food Sekarang pun still ada lagi. Dulu aku memang fokus untuk aku punya main personal. Tapi sekarang ni aku dah bertukar kepada foodies lah. Sebab aku lebih banyak suka betul, tapi foodies punya contoh macam kita channel lah, kita cakap foodies ni memang masuk ke semua golongan Betul. Kecil, besar, tua, muda, gemuk, kurus, semua masuk kan. Sedap tak sedap. Sedap tak sedap pun kita bantai sedap kan. Kau macam kimchi tu apa rasa. Betul, makanan ni guys sebenarnya nampak macam kecil, tapi makanan dia boleh menyatukan semua orang. Semua orang nak makan, semua orang nak cuba. Betul. Yelah, tengok TikTok sendirilah. Bukan main banyak lagi orang yang buat konten pasal makan kan. Review makan sini, review makan sana. Rasa tak tahu lagi. Rasa tak tahu lagi. Jadi cara untuk kau review makanan tu, kau berani tak berani nak kata. Sebab sesetengah reviewer dibayar. Bila dibayar ni kau nak kena banyak cover lah. Cover. Okey, faham. Macam aku tak bang. Aku bayar keluar pakai duit sendiri kan. Kalau tak sedap memang tak sedap bang. So review jujur lah kan. Review jujur betul. Sebab aku sebenarnya penting juga sebenarnya review jujur tu. Sebab macam pengalaman aku sendiri jual makanan, aku pun suka juga orang review jujur tu. Tapi janganlah ke depan cakap-cakap. Bagi tahu aku. Dia macam ni. Dia bila kau jadi food review ataupun kau bercakap tentang makanan ni, kau nak cakap sesuatu makanan tu tak sedap, dia kena ada cara dia. Ada cara, jangan menyentuh perasaan orang. Betul. Berlapik lah, berlapik elok-elok lah. Kalau tak reti nak lapik tu, ambil apa tu, filter teh tu kan. Betul. Okey, jadi ni ketua kita. Ketua bila masa dia ketua? Tak apa. Sebab dia lah yang sebab dia lah punca dia kami bersatu kat sini. Jadi kita lantik dia ketua secara tidak langsung. Tak ada dewan parlimen pun. Jadi dia lah ketua. Undilah kita. saya. So kita tanya kenapa dia boleh kumpulkan kita kat sini. So kita tanya sikit sebanyak lah background dia. Sebab
Pak Gaya ni bukan kaleng-kaleng ni. Kaleng-kaleng bang. Kita nak set up ni Betul, bukan senang lah. So cerita sini. Satu time tu aku tahu macam aku nak buat something lah. Senang cerita aku nak buat something. So aku memang dah buat production, memang ada studio. Maksudnya macam weekend aku dah memang busy dah. Maksudnya dengan wedding, sebab wife aku pun buat bridal. So nak tak nak tu dia tak boleh lari. Mesti wedding juga. So weekday punya kerja tu adalah macam shoot corporate ke, shoot produk ke, even shoot music video lah benda. Tapi dia macam bila dah orang kata umur dah makin meningkat ni, dia macam kalau boleh tu nak fitkan masa tu, kalau boleh nak busy je. Nak boleh orang kata createkan benda yang bermanfaat lah. Betul. Nak karya. Yes. Betul. Sebab bila kita menghadap kerja je, dia jadi macam kerja lah, tapi feel untuk nak macam nak fun tu tak ada. Yes, betul. So dia macam contoh kita nak sponsor orang buat video lah kan. Sebab sponsor lain, dia apa yang kita Yalah. Kita nak. So dari situ aku macam terfikir, daripada macam studio ni tak ada buat apa sangat weekday kan selalunya kan. So apa kata aku nak create something. So ada idea untuk buat podcast. Sementara sekarang pun orang kata podcast punya video-video pun dah start tumbuh kan. So aku cakap why not lah. Sebab orang layan semua podcast ni sekarang. Sebab macam kau dah ada basic. Kau dah ada studio kan. Betul. Kau dah ada kamera, lepas tu kau dah ada pengalaman nak buat. So tunggu nak jalan ni. Betul. Nak. Sebab contoh macam abang-abang lagi berdua ni kan. So macam Jane ni memang dah kenal lama daripada zaman habis sekolah dulu sampai sekarang. Memang orang kata dia memang kuat bercakap lah. So waktu aku jumpa dia balik pun sebenarnya atas rupanya kau kahwin dengan dia ni kan. Saya guys, wife saya tu kawan rapat dia guys. So tiba-tiba sejak bila pula beliau ni berkawan dengan berkawan dengan wife saya. Jadi tiba-tiba iya ke? Dia macam, so macam ada shock sikit lah. So dari situ tengok macam macam kenal kan. J kan. Dia ni buat TikTok. So macam dengan Didi pun kenal lama juga. Kenal lama dah. Kerja insurans lah, kerja kosmetik lah, kerja bawa artis lah, macam-macam lah. Kita dah pernah bekerja sama sebelum ni. Even kita orang pun pernah buat YouTube channel. Sampai satu tahap tu dah tak boleh cope lah, tak cukup tangan lah sebab kita buat video-video cari makan. Boleh aku sebut sikit? Mamat Semakan cantik. So at least aku dah ada experience juga dengan dia ni. So macam why not lah aku kumpulkan. Jumpa J kat kedai makan dia, jumpa Didi ni dekat tempat event dia buat kerja. Kita set jalan lah. Betul. So maksudnya kita ni kita ni sebenarnya dah lama dalam bidang dalam bidang untuk media ni. Yes, betul. Media sosial ni. Betul. So belum lagi masanya untuk kita collab. Betul. Ini masanya untuk sebab kita collab. Itulah aturan tadi kan. Kita terjumpa pula dekat sini. Jumpa pula dengan saya pula jenis kuat bercakap, kuat melawak. Lepas tu memang ada sikit lah jiwa entertainment tu. Macam Didi dah memang dekat dunia entertainment. Macam Fad pun dah ada dekat dunia entertainment. So kita terjumpa, terselect secara tidak langsung terjumpa. So memang gagasan lah. Kami ni adalah jejaka-jejaka gagasan. Yes, yang gagah untuk membuat podcast. Gagah perkasa. Tapi sebenarnya bukan saja untuk kita tiga orang. Kita orang perlu memerlukan bantuan korang yang tengok video ni. Betul. Kalau subscribe. kalau apa-apa idea, bagi tahu kita orang apa-apa yang boleh menginspirasi korang semua, bagi tahu je. So kita akan jadikan podcast ni sebuah benda yang korang boleh jadikan dia nak ambil ilmu ke, inspirasi lah. Target kita tu memang nak menginspirasikan orang-orang semua, tak kira tua, muda, budak. So selagi apa yang kita boleh buat input-input yang best untuk korang, positif, kita akan bawakan lah. Betul. Dan kita buat pun benda ni bukanlah sebab income. Bukan. Kami semua dah ada bisnes masing-masing. Betul. Dan kami adalah usahawan berjaya. Yes, of course. Kita kena tunjukkan kejayaan kita tu. Jadi ini adalah hobi kami sebenarnya. Dan kami yakin hobi kami ni boleh dapat membantu
semua ataupun rakan-rakan kat luar sana. So apa yang penting korang mana yang boleh komen, korang komen. Kalau boleh korang share, korang share. Yang penting korang tunggukan update-update seterusnya daripada kita orang lah. Yes, betul. Dan mana kita ini sekadar pendapat kita bertiga, dan kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang boleh komen. Kita akan suarakan dalam video ni. Dan kalau ada benda yang harus kita memperbaiki, korang juga boleh komen kat bawah tu. Okey, apa-apa pun kita selamat bertemu pula. InsyaAllah kita bertemu di episod akan datang. Di ke mana? Di Lepak Sembang Studio. Let's go guys. Kacau.